Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dalam video ni kita nak explain tentang hala tuju selepas PhD. Contohlah kita dah sambung PhD, kita dah plan dari segi financially, dari segi mental, niat yang baik. So kita dapat graduate early time ataupun on time. So dalam video ni maksudnya kita dah graduate. So apakah hala tuju selepas PhD? Jadi sebenarnya hala tuju dalam segi lepas PhD ni dia tak terlampau banyak. So bukan kita nak menakutkan. Bagi siapa yang nak sambung PhD, awak kena tahu dulu next lepas awak dah graduate, awak nak pergi mana, kat mana titik point yang awak boleh pergi. So kat sini saya nak explain awak boleh pergi 4 career yang awak boleh pilih selepas PhD. Yang pertama sebagai postdoc. Okay, selalunya benda ni ramai yang lepas PhD dia akan jump kepada postdoc. Jadi postdoctoral, kita panggil dia postdoctoral ataupun research fellow. Certain university kerajaan memang dia akan open untuk postdoctoral. Sebab bila dapat grant tu, kalau dia tak ada PhD student nak buat research tu, dia akan ambil postdoctoral. Postdoc ni kerja dia lebih kurang sama je macam PhD. Dia akan buat eksperimen, dia akan tulis paper, dan lepas tu dia akan publish paper. Kadang-kadang kena buat patent juga. So patent ni macam hak cipta lah, kita nak protect kita punya work. Okay, tu dari segi postdoc. So rate dia akan bayar, jangan risau, dia akan bayar rate PhD lah, tak ada masalah. Cumanya, okay, bayangkan kalau kita ada setahun 1000 PhD candidate. So tak semua 1000 tu akan dapat kena serap dalam postdoc. Sebab postdoctoral ni ada variety of field. So your PhD is very specific field. So macam mana you want to use your knowledge, dari satu knowledge tu nak kembangkan dalam field yang lain. So tu tricky dekat sini. Satu, a very limited position lah. Contoh kita ambil contoh kat UPM buka pasal energy storage. So you apply, so ada 10 orang apply juga. So untuk dapat position tu, first it's all about competition lah, a very good competition. Kadang-kadang dia more kepada you punya supervisor. Kalau you punya supervisor current SVU, dia apply grant. So dalam grant tu dia kata boleh hire postdoctoral. Kalau compare you dengan kandidat lain, peluang you lagi cerah. Contoh dia macam itu. Contoh yang lain, kalau kita ambil contoh untuk postdoctoral ni, dia mostly you tu kadang-kadang dia ada kriteria dia. So orang lecturer tu awak boleh masuk bawah dia kalau dia mempunyai grant lebih daripada 100,000. Tu contohnya tu, nanti you akan bayar, universiti akan bayar lah, dia ada allocation dia untuk bayar kepada you, you buat eksperimen tu. Tu contoh yang lain, tapi peluang very limited lah. Kalau kita ambil research university, contohnya UKM, USM, UTM, UPM, UM, ni adalah UU yang you boleh fokus kalau you punya bidang-bidang research. Tapi tak every year, it's not every year that setiap bidang you tu akan dibuka. And the requirement is only 5 years after PhD. Dia punya requirement lah. So kadang-kadang lain, awak kena tengok dia punya terma dan syarat. Selalunya orang apply postdoc ni 5 tahun selepas bergraduate PhD. Okay, move on kepada postdoc. Ni position yang paling diimpikan jika orang tu graduate PhD. Okay, tetapi kadang-kadang tak semestinya lepas graduate je you boleh terus dapat. Kadang-kadang dalam masa nak menunggu tu, you boleh apply position yang kedua, research assistant. Ni jawatan dia rendah sikit lah, dan bergantung kepada grant tersebut. Kalau grant tu hanya mampu bayar 1,200 atau 1,500, even you dah ada PhD, you dapat 1,500 je. You tak boleh nak tolak lah. Sebab boleh sebenarnya nak tolak, tapi dalam keadaan sekarang, keadaan ekonomi yang meleset, kadang-kadang you don't want to go outside of your comfort zone. Sementara you nak betulkan thesis you or whatever, sending whatever to the school of study, so you ambil lah position tu untuk sara hidup you. So tips dekat sini, it's not impossible but very hard to jump from 1,500 tu nak jump ke level yang paling tinggi. Dia sangat susah, jadi awak kena terima dulu job apa yang ada. So itu second option.
The third option, even you masih belajar PhD, mungkin lagi 1 sem, 2 sem nak habis, isi je terus SPA. SPA ni untuk siapa nak jadi researcher dalam agensi awam. Awak pergi kat SPA, awak isi. Jadilah pegawai penyelidik ke, pegawai apa lagi, pegawai sains, boleh isi je semua. Cuma awak kena pass dia punya exam, nanti ada interview dan sebagainya lah. So far dia agak susah kat SPA ni, dia ikut nasib you. You kalau ada ibu bapa lagi, minta lah doa banyak-banyak kat dia orang supaya dapat diterima dalam agensi kerajaan. Okay, next, yang keempat, semua orang idam-idamkan position ni, position yang tetap, dapat allowance, tetap boleh mengajar, dia adalah position lecturer. So pensyarah kadang-kadang banyak dapat iklan kan, buka, tapi persaingan sangat tinggi, and dia orang pun nak tengok you punya teaching skill. Kadang-kadang research you dah on point lah, dah ada 10 paper, 11, 12, 20 paper Q1, tapi dia orang still masa interview dia orang akan cakap, kadang-kadang sampai dia tengok result degree, tu memang teruk sikit lah yang tengok result degree tu. Tapi kita nak cakap kat sini, rezeki tu memang ada di mana-mana, but you must prepare lah. Kalau you nak mohon jawatan, contoh lecturer start daripada apa, Q45 kalau master, tapi dah kurang dah Q50 atau 54 untuk lecturer PhD. So dia sangat tinggi salary dia dan jawatan dia tetap, tapi persaingan dia tinggi. So kalau you prepare well after PhD, you know your research expertise, dan you sebenarnya tak semestinya, contoh bidang you adalah energy storage, supercapacitor, tak semestinya you kena fokus dalam satu ni. Bila you dah nak apply jawatan research fellow ke, postdoc ke, lecturer ke, you kena kembangkan bidang tu. Contoh energy storage, dalam tu ada awak boleh pergi kepada supercapacitor, battery, solar cell, sensor, supercapacitor. So awak kena kembangkan besar macam itu supaya is more option kepada employer you nak hire you. Contoh dia compare dengan kandidat lain, oh budak ni hanya boleh buat supercap je, bateri dia boleh buat ke tak. So kat situlah knowledge tu sebenarnya bukan duduk dalam satu tempurung, kena ada cabang dengan lain. So maksud dia kat sini bukan kalau kita belajar dalam PhD sangat spesifik, contoh belajar solar je, macam mana nak harvest energy, tapi kita kena pandai juga ilmu macam mana nak store energy tu. Sebab bila dah dalam level PhD ni, it's very easy sebenarnya. Kalau you baca fundamental sesuatu application baru tu, awak boleh serap dan boleh sebenarnya menggunakan new material untuk dimasukkan ke dalam aplikasi baru tu. Kita ambil contoh yang paling senang. Dalam solar cell, solar cell, kita perlukan metal oxide, a very good metal oxide, for example titanium dioxide, untuk have high surface area to absorb the dye. Tapi metal oxide juga boleh digunakan di dalam supercapacitor for energy harvesting, because of dia ada redox reaction, so kita boleh masukkan dalam pseudocapacitor. So metal oxide juga boleh digunakan dalam thermoelectric, because the ability to absorb heat, to convert from heat energy to electrical energy. So not limited to one application, but variety your knowledge. Sekarang awak bukan lagi belajar, awak mau kepada application. So ni depend kepada orang yang buat application lah. Kalau yang korang memang fundamental, tu korang learn from other side what is their tips. Okay, itu je hala 7 selepas PhD. Selain tu sebenarnya tak ada masalah korang nak lari bidang, nak pergi kepada mengajar tuition ke, mengajar international ke, korang tak ada masalah. Depend on your future career, what do you want to expect in your life. Okay, itu je untuk video kali ni. Kita jumpa di lain video. Okay, bye.